Hello, hai semua. Selamat kembali. So hari ini kita akan teruskan ni untuk unit 12 Pendidikan Moral Tingkatan 4 yang merupakan unit terakhir sekali, ya. So hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. So semua pelajar boleh buka buku teks masing-masing untuk kita buat sama-sama revision lah, ya, pada muka surat 166, ya. So kita teruskan objektif pembelajaran kita hari ini dalam unit 12 ini, ya. Apa yang anda akan pelajari adalah tentang ciri-ciri negara berdaulat. Kemudiannya akan diteruskan dengan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Seterusnya, cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara, kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara, perasaan kita apabila menjalankan tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara, dan yang terakhir, penglibatan diri dalam aktiviti bagi mengekalkan kedaulatan negara. So kita pergi yang seterusnya. Cadangan nilai yang diperuntukkan untuk unit 12 ini adalah dari segi nilai patriotisme, nilai bertanggungjawab, nilai hormat, nilai keberanian dan juga nilai kerjasama. So persoalan yang kita akan rungkaikan untuk unit ini adalah apakah yang anda faham tentang kedaulatan negara? Apa itu kedaulatan negara? Adakah ianya penting kepada kita? Adakah ianya penting kepada negara? Sebelum kita menghuraikan persoalan ini, mari kita lihat pada konsep. Secara keseluruhannya, konsep negara berdaulat adalah maksud negara berdaulat adalah negara yang bebas daripada penjajahan, dan berupaya untuk menguruskan hal ehwal negara secara bebas tanpa ada campur tangan daripada mana-mana negara lain. Means negara kita bebas daripada penjajah. Contoh, sebelum ni negara kita telah dijajah oleh siapa? Portugal. Lagi? Jepun, British, dan sebagainya lah. Alright. So, maknanya negara kita diperintah oleh masyarakat kita sendiri, rakyat kita sendiri, bukan lagi warga asing yang menjadi penguasa bagi sesebuah negara. Itu bermakna negara yang berdaulat, Dan Malaysia ini merupakan sebuah negara yang berdaulat, yang bebas mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain, tetapi mesti mengikut perlembagaan. Maksudnya boleh bekerjasama dengan negara, contoh negara China, negara Amerika Syarikat, United States of America, ataupun awak pergi dekat Rusia dan sebagainya, kita bebas, tetapi mesti mengikut perlembagaan lah, ya. So apakah ciri-ciri negara berdaulat? Ciri-ciri negara berdaulat ni ada 5 ciri. Yang pertama, mesti negara itu merdeka. Bila dah merdeka baru jadi negara berdaulat. Kalau dari segi konsep merdeka, bermakna bebas untuk membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan dengan negara lain. So selain daripada tu, negara merdeka juga mestilah mempunyai pentadbiran kerajaan sendiri, Mesti ada pentadbir, mesti ada siapa yang menguruskan kerajaan itu, dan kerajaan itu mestilah diperintah oleh bangsa negara tersebut. Contohnya lah, kalau negara India, so bangsa daripada warga negara India yang jadi pemerintah, bukan lagi negara Britain, bukan lagi negara British. Itu bermaksud mempunyai pentadbiran kerajaan sendiri. Dan yang ketiga, mesti menguruskan
bertanggungjawab menguruskan asasi rakyat. Asasi bermaksud keperluan lah. Keperluan keperluan harian yang diperlukan oleh rakyat. Contohnya macam air, lagi macam makanan ruji apa bagi rakyat Malaysia, beras, ya, elektrik dan sebagainya. Okey, so yang kedua adalah identiti nasional. Lambang. Apa lambang sebuah negara yang berdaulat? So, setiap negara berdaulat ini dia mesti ada bendera rasmi. Yang kita panggil negara kita ni apa? Bendera kita. Jalur gemilang. Okey. So, dia ada juga jata negara. Yang biasa awak tengok 2 harimau, ya. Dikeliling kiri dan kanan jata negara. Okey. Dan ketiga, bahasa rasmi kerajaan Malaysia adalah bahasa Melayu. So, bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, adanya prinsip rukun negara. Apa maksud prinsip rukun negara? Rukun negara ni apa? Yang kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Itulah dia prinsip rukun negara yang perlu awak dokong sepanjang awak bergelar warga negara. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan negara kita? Lagu Negaraku. Okey, yang negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itu lagu negaraku. Awak sambunglah sendiri, ya. Okey. So, ciri ketiga adalah mesti mempunyai bermaruah. Maruah lah. Maruah dan beribawa. Apa yang beribawa, apa yang kena bermaruah. Okey, maksudnya kena politik itu, pentadbiran itu mesti stabil. Yang kedua, ekonomi, sumber kewangan negara mesti mantap. Mesti bagus. Dan yang ketiga, rakyatnya mesti berkualiti. Kalau rakyatnya pun tak ada pekerjaan, merupakan banyak penagih dadah, maksudnya negara menghasilkan warga negara yang tidak baik, yang tidak berkualiti. Okey, kita pergi yang seterusnya. Apa lagi 2 ciri negara berdaulat? Okey, ciri yang keempat adalah berstruktur dan pemerintahan sendiri. Struktur pemerintahan negara itu adanya structure yang diperintah oleh kerajaan itu sendiri. Okey, dalam kerajaan Malaysia dia ada komponen perlembagaan, di mana adanya perlembagaan persekutuan, ya. So, perlembagaan persekutuan ini memisahkan di antara kuasa perundangan, okey, kuasa kehakiman dengan eksekutif. Eksekutif ni pentadbiran, ya. So, maksudnya siapa yang bahagian undang-undang dia takkan boleh masuk ke dalam kawasan pemerintahan. Sama juga dengan menghakimi, hakim kes. Tak boleh jadi orang yang sama masuk lagi menjadi Perdana Menteri. Lain. Ketua hakim, Perdana Menteri adalah 2 individu yang berbeza sebab dia 2 portfolio yang berbeza bidang. Ya, 2 komponen perlembagaan yang berbeza. Jadi tak boleh sama. Okey. Seterusnya, mestilah mengamalkan pemerintahan raja berperlembagaan. Maksudnya raja itu masih lagi dalam skop perlembagaan lah, ya. Contohnya macam YDPA yang di Pertuan Agong. Kedudukan paling tertinggi dalam perlembagaan diikuti dengan Permaisuri Agong. Okey. Dan yang ketiga, bagi berstruktur pemerintahan sendiri ini adalah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Okey, demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ni macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen? Okey, bermaksud pemerintahan mesti di bawah raja berperlembagaan lah, ya. So, raja berperlembagaan itu dengan ataupun di bawah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara. Okey. So, nanti kita akan lihat balik apakah yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi ini. Okey. So, yang seterusnya, yang terakhir sekali bagi ciri-ciri negara berdaulat adalah bebas daripada pengaruh luar. Maksudnya perpaduan
akan lebih terjamin lah bila kita ni bebas daripada pengaruh British, pengaruh Jepun. Kita ada identiti kita sendiri, maka perpaduan dalam kalangan kita pun lebih terjamin. Okey, yang seterusnya, keamanan dan keselamatan rakyat juga terpelihara dan keunikan budaya kita terus dikekalkan. So maksudnya budaya kita pun tak tiru dah budaya Eropah, budaya negatif yang mereka ada. Sopan santun, polite, ya. Itu budaya timur, itu budaya masyarakat negara kita. Okey, tak ada jenis gangsterism, sepatutnya tak ada. Sebab budaya orang Malaysia dari dahulu lagi, ya, dalam sejarahnya masyarakat timur ni orangnya sangat sopan, sangat polite, sangat baik hati. Ya, okey, faham? Kita lihat dulu info tambahan. Apa yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi. Okey, raja berperlembagaan maksudnya sistem pemerintahan mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Mesti ikut dalam perlembagaan Malaysia. Apa yang digariskan tugas raja berperlembagaan ini, ya. Okey, so yang kedua, YDPA menjalankan tanggungjawab sebagai ketua negara. So siapa ketua negara? Perdana Menteri ke YDPA? Yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara, tapi pentadbirannya dibantu oleh Perdana Menteri. Okey, so yang ketiga, pentadbiran negara pula mestilah berlandaskan perlembagaan. Mesti ikut apa yang telah digariskan di dalam perlembagaan. Okey, so yang kedua, apakah itu sistem demokrasi? Okey, sistem demokrasi ini adalah sistem yang telah diamalkan dalam pemerintahan di Malaysia, ya. Dan sistem demokrasi ini di bawah pentadbiran raja berperlembagaan, di mana YDPA iaitu Yang di-Pertuan Agong dijadikan sebagai ketua negara. Okey, so sistem demokrasi ini juga telah meletakkan pemisahlah di antara kuasa perundangan, kehakiman, eksekutif, ya. Yang saya sebutkan tadi, eksekutif itu adalah pentadbiran. Okey, so saya hentikan setakat ini dahulu untuk topik kita bagi unit 12 ini. So please macam biasa sila klik link latihan dan lengkapkan latihan tersebut. Alright, so please stay safe, stay at home, keluar hanya bila perlu. Okay, bye. Jumpa lagi.